Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Alhamdulillah, semalam telah sempurna istiadat mengangkat sumpah, jawatan dan pemasyuran Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. InsyaAllah, Baginda akan bertakhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun bermula semalam. Dalam mengamalkan sistem raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara dan kedudukan Baginda di dalam hierarki pentadbiran, kedudukan Baginda adalah yang teratas. Jangan kita lupa, Baginda juga adalah Sultan yang memerintah negeri Johor dan jajahan takluknya. Sudah pasti, lebih 30 juta rakyat Malaysia merasa gembira kerana mendapat seorang Yang di-Pertuan Agong yang tegas dalam pentadbiran tetapi berjiwa rakyat. Namun, di sebalik kegembiraan rakyat Malaysia, ada juga yang kini sedang mengeluarkan peluh jantan. Antaranya adalah mantan Perdana Menteri sebanyak 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sejak menjadi Perdana Menteri kali pertama hingga kali kedua, hubungan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Istana Johor sentiasa tegang. Pertembungan antara Dr. Mahathir dengan Istana Johor bukan sahaja terjadi dengan Sultan Ibrahim sekarang. Malah, dengan almarhum ayanda Baginda, almarhum Sultan Iskandar juga berlaku beberapa ketegangan. Cuba kita recap balik ketegangan antara Dr. Mahathir dengan Istana Johor. Insiden Prebet Adam mengamuk di Jalan Chowket. Masih ingat kisah Prebet Adam Jaafar yang mengamuk di Jalan Chowket pada tahun 1987? Sebenarnya, Prebet Adam mengamuk kerana tekanan perasaan akibat kena buli ketika rekrut. Tetapi dengan tidak semena-mena, amukan Prebet Adam dikaitkan pula dengan almarhum Sultan Iskandar yang menjadi Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Kononnya, Prebet Adam mengamuk kerana adik beliau telah dipukul hingga mati dengan kayu golf oleh almarhum Sultan Iskandar. Apa kaitannya dengan Tun Dr. Mahathir? Ada teori yang mengatakan cerita tersebut sengaja disebarkan sebagai persediaan Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu meminda perlembagaan mengenai kekebalan Raja-Raja Melayu. Naratif kepentingan pindaan perlembagaan tersebut terlebih dahulu hendak ditanamkan di minda rakyat sebelum pindaan dibuat. Insiden 1992, Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim pernah mengimbas kembali bagaimana buruknya layanan kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad ke atas kerabat Johor ketika itu. Saya tidak akan lupa krisis perlembagaan yang berlaku pada tahun 1992. Bagaimana keluarga saya telah dilayan oleh pegawai-pegawai kerajaan persekutuan. Saya masih ingat perkara seperti percubaan untuk membubarkan Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Ahli Esko Johor diberitahu untuk tidak menyambut almarhum nenda saya di lapangan terbang. Bagaimana JKR telah diberitahu untuk tidak membaik pulih dan memelihara segala apa-apa yang ada di Istana Johor. Malah,
Bonda saya juga ditahan oleh kastam Malaysia sewaktu kembali ke Johor dari Singapura. Bonda saya diarah melangkah keluar dari kenderaan kerana mereka mahu memeriksa kenderaan dengan terperinci. Saya masih ingat segala-galanya dan saya masih ingat kepada individu-individu yang bertanggungjawab. Isu Pulau Batu Putih pasti akan menghambat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sangat jelas, isu yang pasti akan dibangkitkan oleh Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 adalah isu kehilangan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Isu Pulau Batu Putih sepatutnya dirujuk kepada Sultan Johor, ekoran membabitkan kedaulatan tanah jajahan negeri berkenaan sebelum sebarang keputusan dilakukan. Tetapi, kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu tidak merujuk baginda dalam keputusan berhubung isu tuntutan Pulau Batu Putih Pedra Branca. Akibatnya, keputusan yang telah dilakukan kerajaan terdahulu telah membuatkan pulau berkenaan menjadi milik Singapura selama-lamanya. Sebagai raja yang memerintah negeri Johor dan jajahannya, sudah tentu baginda murka. Tidak hairan, tanpa berselindung, baginda menzahirkan isu kehilangan Pulau Batu Putih akan baginda berikan keutamaan sebaik sahaja baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Sebenarnya, banyak lagi isu lama antara Tun Dr. Mahathir dengan Istana Negara. Jadi, apabila Sultan Ibrahim kini sudah rasmi ditabalkan sebagai Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong ke-17, Tun Dr. Mahathir kenalah jaga kesihatan baik-baik. Saya masih ingat segala-galanya dan saya masih ingat kepada individu-individu yang bertanggungjawab. Isu Pulau Batu Putih pasti akan menghambat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sangat jelas, isu yang pasti akan dibangkitkan oleh Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 adalah isu kehilangan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Isu Pulau Batu Putih sepatutnya dirujuk kepada Sultan Johor, ekoran membabitkan kedaulatan tanah jajahan negeri berkenaan sebelum sebarang keputusan dilakukan. Tetapi, kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu tidak merujuk baginda dalam keputusan berhubung isu tuntutan Pulau Batu Putih Pedra Branca. Akibatnya, keputusan yang telah dilakukan kerajaan terdahulu telah membuatkan pulau berkenaan menjadi milik Singapura selama-lamanya. Sebagai raja yang memerintah negeri Johor dan jajahannya, sudah tentu baginda murka. Tidak hairan, tanpa berselindung, baginda menzahirkan isu kehilangan Pulau Batu Putih akan baginda berikan keutamaan sebaik sahaja baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Sebenarnya, banyak lagi isu lama antara Tun Dr. Mahathir dengan Istana Negara. Jadi, apabila Sultan Ibrahim kini sudah rasmi ditabalkan sebagai Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong ke-17, Tun Dr. Mahathir kenalah jaga kesihatan baik-baik.